Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani menjelang Malaysia memilih. Pastinya pilihan raya umum ke-15 banyak perkara yang akan menjadi sejarah. Sama ada sebelum kita berhadapan dengan hari penamaan calon, mungkin kali ini paling ramai calon akan ditampilkan oleh semua parti ataupun dari individu bebas. Begitu juga mungkin selepas waktu kempen berjalan, mungkin akan berlaku banyak pertarungan berkaitan dengan contestation idea, policy dan juga manifesto. Dan selepas hari D-Day ataupun hari pilihan raya, pastinya situasi mungkin akan berubah dengan ada electoral pact yang berbeza sebelum hari mengundi. Jadi kerana semua itu akan menjadi penting matters untuk pilihan raya umum ke-15 dan pada malam ini saudari Nur Izzah Anwar bersama saya. Terima kasih. Walaupun sibuk, mungkin mempertahankan permatang bawah, mungkin saya kata saya belum dapat pengesahan daripada orang yang menerima watikahnya kan. Okey, apa maksud pilihan raya umum ke-15 bagi saudari Nur Izzah? Pada saya, setiap pilihan raya itu sangat penting kerana memberikan ruangan kepada rakyat, kepada saya, sekurang-kurangnya sekecil mana pun menentukan masa depan pentadbiran, siapa yang kita pilih dalam Dewan Rakyat, menggubal undang-undang, memperkenalkan program bagi memberi impak dan kesan kepada hidup kita. Jadi pilihan raya ke-15 ni sangat-sangat penting kerana kita baru saja keluar dari pandemik. Kita masih lagi merasakan kesannya, ramai yang hilang kerja, hilang mereka yang dikasihi, dan kita berpeluang melihat 18-year-olds dapat mengundi dengan penambahan pengundi yang jauh lebih besar untuk memastikan Malaysia ke depan ataupun terus dibelenggu dengan permasalahan sosioekonomi dan juga politik. So it's a really important election. Untuk saya secara peribadi, insya-Allah fardu kifayah kita teruskan untuk memastikan kita melakar terus agenda reformasi dan berkebajikan. Saudari Nur Izzah seolah-olah mendapat nafas baru ataupun ada satu oksigen baru disalurkan kepada individu bernama Nur Izzah Anwar. Selepas menang pilihan raya umum ke-14, you draw back sekejap. Dan tetapi muncul semula selepas langkah Sheraton. Dan selepas berada di kepimpinan utama keadilan sekarang, macam tak cukup tanah lah. Bergerak ke sana ke sini dan 24 jam tu almost occupied. Jadi adakah ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu selepas ada beberapa faktor, sama ada anda berasa macam sedikit terkilan selepas menang, selepas itu ada rasa kecewa dengan pengkhianatan, tetapi dengan adanya undi 18 banyak game changer untuk pilihan raya umum ke-15, saudari. Saya rasa kita ni manusia, kita sentiasa perlu melengkapkan diri dengan maklumat, dengan ilmu. Jadi peluang yang saya ambil untuk tidak bergiat aktif dalam politik arus perdana, alhamdulillah belajar dengan Profesor Fatimah Kari, mengenal pasti isu sosioekonomi, tekanan-tekanan yang dihadapi oleh rakyat, termasuk dasar-dasar baru. Beberapa hari lepas kita bertemu dengan pakar dipanggil yang memperkenalkan pencen bagi warga emas yang berpengkalan di England dan mencadangkan semua ahli politik di Malaysia dalam pilihan raya jangan lupa perkenalkan insentif untuk menjaga warga emas dan anak-anak. Exactly. Jadi pada saya mungkin nafas baru itu lebih kepada kalau kita tidak berdiri bersama memperjuangkan masa depan, takut masa depan disambar orang. Jadi maybe in that spirit saya ingat Safiah, kerana Safiah kadang-kadang saya, anak sulung saya katalah letih juga politik ni. Dan Safiah kata, tapi kalau mama tak buat, adakah kita memberi ruang kepada orang lain yang mungkin tidak ada agenda yang baik untuk negara berkuasa? So I think that kind of questions. Kita nak ajak anak muda kan bersama, so we have to do our part. Tetapi realitinya untuk undi 18 pengundi automatik, mungkin pengundi automatik ini dia punya psikografi dan demografi itu berbeza. Mungkin ada sampai 50 tahun, ada 40 tahun yang tak pernah keluar mengundi, tak pernah minat politik. You got it right. Dan begitu juga dengan undi 18. Ada yang di Felda, ada di Sabah dan Sarawak, ada di Permatang Poh, ada mungkin di Perlis dan juga berada di Lembah Pantai.
dia punya kecaknaan berkaitan politik tu amat rencam dan juga diversified. Mungkin kalau di bangsa di Bangi atau Shah Alam, mereka mungkin cakna dengan maklumat. Mereka ada tab, mereka ada handphone, iPhone dan sebagainya. Tetapi mungkin mereka tidak berminat dengan politik. Ya, saya rasa ini adalah trend seluruh dunia di mana kita melihat kekecewaan dengan ahli politik. Kita melihat mereka merasakan kadang-kala orang politik begitu terasing dengan adat resam, cabaran yang menimpa rakyat di peringkat lapangan. Jadi memang ini cabaran. Bagaimana kita menggunakan media sosial untuk berempati. Berempati ini bukan sekadar nak menang undi. Kita macam kalau kita nak ubah masa depan dan memwujudkan lebih banyak peluang pekerjaan contohnya. Kalau ahli politik beramai tak pernah bekerja ataupun menggunakan pengangkutan awam, bagaimana mereka boleh rasa denyut nadi tu. Tapi juga mengenal pasti. You need to have some degree of experience. Di sinilah peranan pakar akademik dan pemilihan dalam pasukan wajib dilakukan. Saya nampak di England juga, di banyak negara, bila masa kita tidak memilih sektor dan pakar tertentu, maka ekonomi dan masa depan negara itu mudah tergelincir. So it requires pembuktian. Segala yang kita buat, kita kena pastikan ada dalil dan ada kesan yang kita nilai kepada segmen tertentu. Contoh pendidikan. Ya, saya fikir baru-baru ini pun ada suara daripada para guru. Saya nampak juga dalam bidang pekerjaan. Sektor-sektor sekarang mengatakan, pilihan raya ataupun tidak, kami nak pekerja yang mencukupi. Dalam bidang runcit, telur. Saya rasa bulan lepas kami dah sebut, bila the shortages are taking place, dan kita kena cepat bertindak. Bukan saya kata kita tahu segala-galanya, tapi inilah kenapa politik itu penting dan inilah yang perlu dikhabarkan kepada pengundi 18 tahun. Dan pengundi yang Haji sebut tadi yang tak pernah keluar mengundi, first time voters. Ya, saya rasa realiti apabila kami berada di Johor untuk pertama kali undi 18 digazetkan, dijadikan undang-undang. Dan kita tahu sekitar hampir angka yang signifikan, 400,000 ke 500,000 pengundi baru. Tetapi apabila kita berada di lapangan dengan abang Grab, dengan abang rider dan sebagainya, ataupun anak-anak yang sedang main game PUBG di kopi-kopi tiam ataupun di kedai-kedai kopi hipster, mereka memang, ya ke nama saya dah ada dalam pemilih? Saya tak kisah kot siapa menang kot, tapi saya tak keluar mengundi lah. Yang ketiganya, kalau di flat lakin tu, saya tengok ayah saya mengundi. Betul. Jadi di dalam kerencaman Bandaraya Johor Bahru itu juga kita lihat kepelbagaian pandangan mereka tentang politik. Tapi yang lebih menggerunkan apabila mereka tak payah kot sebab saya tak kisah siapa menang. Dan kami pun jadi rider lagi. Esok lusa kalau dia menang pun kami jadi rider lagi. Gaji 1,800, 2,000 sebulan dah mungkin. Jadi di mana orang kata pun untuk menidakkan persepsi demikian di kalangan anak muda? Saya rasa pertamanya kita memang kena faham dari segi kekecewaan tu it's a real thing. It's real. Ya, dan keduanya bila kita berbincang tentang isu ekonomi gig. Saya ambil ekonomi gig. Grab riders, kita boleh saja mengatakan sebenarnya ada perbezaan. Bila diperkenalkan undang-undang Akta Pekerjaan yang Adil, contohnya, yang mencakupi cara-cara untuk upskilling pekerja dalam gig ekonomi, di mana mereka boleh saja dalam setahun dua mengukur cara mereka mendapat gaji lebih tinggi, upskilling sendiri, memandangkan berbanding dengan keadaan sekarang di mana gajinya akan sama saja kerana terlalu ramai pekerja ditawarkan dalam sektor tersebut yang berlumba-lumba untuk mendapatkan kerja tersebut. Jadi di sini mungkin the challenge is kepada politician. Bagaimana kita boleh mengatakan sebenarnya ada perbezaan. Dalam hidup anda boleh diperkenalkan gaji minima. Saya fikir kita dah ada 3 pertukaran kerajaan kan. Dulu tak pernah menjadi isu yang terlalu hangat. Kiranya disebut tapi bagi pelbagai alasan. Sekarang seolah-olah ada perlumbaan untuk menyatakan ia adalah isu dalam pilihan raya satu, tapi kalau tidak dilaksanakan dengan baik oleh mana-mana pimpinan politik yang bertanggungjawab, maka akan beri kesan yang sangat negatif kepada IKS
Jadi pada saya, challenge is first, kita kena yakinkan bahawa mungkin kali perang pertama dekat Johor kurang orang keluar, tapi kalau kita teruskan dan kita terus address the issues, menyimpulkan cara impact kepada kerja mereka, kepada peluang pendidikan mereka, kepada upskilling mereka, insya-Allah dia akan bertambah. Di sinilah saya rasa masih lagi rasa optimis. Ramai pengundi di luar mereka ingin suatu naratif yang mudah digarap, mudah dipaham, mudah mereka, okey, yang ni aku nak pilih. Mereka yang akan buat keputusan. Mereka mudah mendengar ceramah saudara Rafizi Ramli melalui ceramah fizikal atau melalui dalam talian. Mereka rasa benda yang besar tu boleh dijadikan amat mudah dipahami, dan kami ingin dengar isu-isu ekonomi, isu sosial macam tu. Juga apabila mereka dengar Syahril Hamdan, KJ bercakap, ini yang kami mahukan, dan juga saudari Nur Izzah. Tetapi akhirnya bagaimana juga mereka ada intrik ataupun mengusik motivasi mereka untuk keluar. Kerana kalau mereka faham, mereka suka individu ataupun figura politik, tetapi kalau mereka tidak keluar, dengan 21 juta pengundi kali ini yang paling besar pernah dicatatkan oleh dalam daftar pemilih SPR, kita risau apa juga keputusannya. Kalau kurang daripada 65%, kurang daripada 70%, kita nak mengatakan ini refleksi mandat yang diberikan oleh rakyat, saya rasa agak menyimpang, tidak apa yang ingin kita capai. Pandangan Saudara Izzah. Benar sama sekali. Nak mengabsahkan mandat itu tentu peratusan keluar mengundi kena tinggi, ya. Jadi pada saya, dia antara pilihan, nak pilih racun, tekanan yang sedang menimpa kita, kelemahan dan kekecewaan dengan madu. Jadi kalau kita dalam pilihan raya kita rasa tak nak undi, memanglah racun akan terus bermaharajalela. So it is really a vote, tapi a choice. apa dengan pula dikatakan mereka, kami tak keluar kerana kami tak pilih siapa-siapa. Jadi tak pilih siapa-siapa. Itu bukan kerajaan saya. Ini real di lapangan, bukan juga kerajaan saya. Tapi masalahnya, bila kita tak keluar mengundi, racun yang ada itu akan terus menular dan bermaharajalela, kerana mereka dan block vote yang sudah biasa keluar mengundi, come rain, come shine, akan terus keluar pada hari tersebut. Jadi dengan tidak keluar, kita seolah-olah memberi kuasa lebih kepada mereka yang ada. Jadi pada saya, inilah mungkin mesej yang terutama. Saya selalu sebut, bukan sahaja dari segi kisah lama, Romance of the Three Kingdoms. Kenapa? Kerana kita baca, dalam sirah pun ada. Tapi kita kena ingat, tempoh masa bagi dinasti bertukar adalah 60 tahun. Jadi dalam kacamata sejarah, saya rasa, alhamdulillah kita masih ada peluang untuk mengundi. Kita ada dilema, nak hadapi banjir bila Met Malaysia menjelaskan memang dalam keadaan sekarang musim terkujur, dan kita marah. Pada masa yang sama, kalau kita tak pilih dilema untuk keluar mengundi, melaksanakan hak kita, maka kita akan memenangkan pihak yang telah memilih untuk meneruskan undian pada musim terkujur. So, for me, we cannot give up. Dan inilah mungkin mesej yang saya akan terus berikan tanpa henti. Wanita ini sentiasa dibanggakan oleh pimpinan politik, parti politik. Mereka lah paling rajin jenteranya, paling hebat pacarnya, paling setia dalam setiap mesyuarat. Mereka lah yang mencukupkan korum dan sebagainya. Tetapi apabila nak jadi kataupun ahli parlimen ataupun adun ataupun calon pilihan raya, mereka yang paling ke belakang. Malaysia antara negara yang paling ke belakang dalam meletakkan wanita untuk menjadi pemain ataupun pemegang kuasa politik, sekitar 137, lebih jauh daripada Rwanda, jauh daripada Uganda, Bangladesh dan sebagainya. Adakah PRU15 kali ini Izzah mengatakan inilah waktunya, mesti ada political will, semua parti, tak kira lah, termasuk juga keadilan? Bulan lepas sebelum kita mengadakan konvensyen wanita lagi yang bertempat di Permatang Pauh di Pulau Pinang, Batu Kawan, tapi kita dah tekankan pentingnya keadilan harus memacu agenda yang telah dimulakan semasa Datuk Seri Dr. Wan Azizah menjadi Presiden. 30% target terutama
untuk menempatkan calon wanita, ya, kerana bukan sahaja menempatkan calon, kenalah tapak dan kerusi yang memang dikira peratusan untuk menang tu tinggi. So this has to be an agenda yang kena diangkat, dan saya suka kerana kurang-kurang kita nampak banyak parti politik lain mula bercakap tentang perkara ini. Pada masa yang sama, kita juga mahu wujudnya ekosistem yang mesra pada wanita, yang memastikan wanita rasa selamat dalam kajian Interparliamentary Union. Ahli politik wanita seluruh dunia sebenarnya, anggota IPU diberikan tekanan, kadang-kadang diugut dengan pelbagai cara. Jadi ekosistem itu penting juga kerana kita mahukan masyarakat yang cakna, termasuklah calon wanita. But yes, saya rasa penting kerana dasar-dasar yang memerkasakan wanita perlu diangkat, dan saya ada sebut juga bukan sekadar itu. Jangan ingat Kementerian Wanita saja kena jaga. Kita kena mengarus perdanakan agenda wanita, dan kementerian lain juga harus membantu dalam mengangkat agenda ini. It is not just the responsibility, tanggungjawab wanita semata-mata. Apa pandangan Iza berkaitan dengan pentingnya meletakkan angka yang munasabah? Saya rasa 30% tu minima. Tapi kalau dapat lebih itu lebih bagus, dan berdasarkan merit, berdasarkan kekuatan individu. Tetapi isu yang mendasari negara pada ketika ini, apatah lagi selepas pandemik, kita lihat dengan kajian UNICEF, kajian-kajian universiti, termasuk Profesor Fatimah Karim mengatakan pendapatan isi rumah selepas pandemik amat lemah, amat kurang. Kerana apabila berada di flat, di rumah kos rendah, yang menjadi ketua keluarga adalah wanita. Yang menjadi breadwinner untuk keluarga adalah wanita. Tetapi apabila polisi diletakkan ataupun difikirkan ataupun dipraktiskan, mereka tak memikirkan hal ini. Mereka masih meletakkan patriarkal lelaki itu. Jadi isu berkaitan dengan anti-stalk bagus dah bertak di hadapan. Berkaitan dengan anti-sexual harassment, dan juga yang belum dengar tapi sudah pun ada ura-ura akan dibawa adalah kerakyatan bagi wanita yang berkahwin dan lahir di luar negara dengan foreign husband. Jadi mengapa ini satu yang krusial, dan saya rasa pengundi kali ini adalah majoritinya wanita. Dan di universiti, undi 18 yang sudah pun berada di kampung, berada di alam pekerjaan, ramai terpaksa duduk rumah sekarang kerana mereka terpaksa fikirkan nak jaga anak kerana kos nak hantar ke taskah terlampau tinggi. Iza, panjang pula soalan saya ini. Bagus sangat-sangat. Saya rasa memang menepati isu dan kemelut realiti yang dihadapi oleh wanita. Semasa pandemik, fenomena beban yang bertindan. Beban bertindan, wanita selalunya lebih banyak merangkumi pekerja dalam sektor informal. Yang tidak formal. Ya. Kedua, mereka juga merangkumi sektor dalam barisan hadapan. The nurses, the caregivers. Dan bila berlaku masalah, sama ada warga, ayah atau ibu yang sakit, anak yang sakit, siapa yang dipilih untuk pulang ke rumah, tinggalkan kerja? Wanita. Jadi, isu ini mengakibatkan mereka terpaksa menanggung beban yang tinggi, dan selepas pandemik mereka seolah-olah hilang peluang untuk mengejar kerjaya, memastikan gaji bertambah dan perlindungan bila sosial yang memadai. Jadi saya fikir dasar yang kita buat perlulah menyeluruh, kerana tak cukup dengan memberi peluang pekerjaan. Dia upskilling pun kalau bagi latih to be, siapa nak jaga anak di waktu-waktu tertentu? Dia kena tempatkan kedua-duanya supaya mereka ada pusat penjagaan anak-anak yang cepat diberikan kelulusan. Kebanyakan pusat penjagaan kanak-kanak hari ini adalah illegal. Nak kena hantar anak, tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Dan bila illegal, siapa nak saman bila berlaku kemalangan atau bahaya kepada anak-anak yang kita hantar? Jadi saya fikir tak cukup semata-mata 30% bagaimana Haji sebut minimum. Tapi perkara yang lain itu harus datang dengan pendekatan cuti bersalin, dengan pendekatan pemberian imbuhan sebagaimana yang dibawa oleh Kak Wan satu ketika dahulu, imbuhan menerusi perlindungan air suri di bawah KWSP. Jadi these are policy programs yang berlainan. Jadi nak kata, bila kita undi, bila kita pilih, maka kita pilih dasar sebenarnya yang benar-benar merakyat. Dia bukan soal bercakap. Sesiapa saja boleh bercakap. Saya perjuangkan wanita. Prove it. Show it. Where's the impact on the every woman.
kali ini adakah keadilan akan menampilkan lebih ramai wanita, lebih 30%? Ini adalah desakan, insya-Allah, maka saya fikir dibawa oleh Presiden, tapi pada masa yang sama kita nantikan pengumuman. The proof of the pudding is in the announcement. Jadi saya rasa tekanan ini berlaku juga internally. Dia bukan externally saja. Kena lobby, Izzah. Tak boleh duduk salah satu platform awal ni je. Dengar tu. kita because saya rasa macam setiap kali keadilan ni dilihat macam ialah kita kalis masa depan. Jadi kita kena selalu ke depan dari segi undi online, atas talian kita kena ke depan dari segi mempamerkan calon-calon muda dan juga calon wanita. Pressure is there, tapi insya-Allah ya kita harap diambil serius kerana akhirnya ini adalah masa depan yang kita harapkan dapat direalisasikan. Ya, berkaitan dengan menjelang pilihan raya, pastinya keadilan mempunyai sasaran untuk merangkul lebih banyak kerusi, dan dari survey dan juga dapatan-dapatan kajian penganalisis dan juga Polls House mengatakan pilihan raya kali ini hampir tidak ada pemenang yang jelas yang berada di barisan hadapan yang akan melepasi garisan 112. Jadi dari pandangan seorang ahli politik yang lama dan juga melihat situasi semasa, adakah Malaysia sudah perlu bergerak, bersedia daripada sekarang ni, sebelum hari penetapan calon atau hari kempen ini, perlu menerima hakikat bahawa Malaysia akan berada dalam situasi coalition selepas keputusan, dan juga coalition itu perlu mengangkat isu-isu berkaitan dengan reform, berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan governance. Saya fikir yang penting di sini adalah kita jelas dengan garis batasan kita. Ya. Akta anti lompat itu penting kerana jelas menunjukkan kita tak boleh terima mereka yang mengkhianati asas ataupun arus perjuangan. That's important. So rakyat tahu undi saya dihormati. Ya, mereka tak boleh suka-suka dan sudah digazette and sudah it has been enforced. Satu. Kedua adalah setiap langkah yang kita ambil. Kita tahu sukar untuk mendapatkan gabungan yang boleh reach the crossing line of 113 or even 115. Jadi kita kena berkomunikasi dan berterus terang dengan rakyat. Saya rasa yang paling kecewa bila saya sendiri bila ada keputusan diambil, pimpinan tak berterus terang dengan saya. Jadi kalau kita amalkan prinsip, kita berterus terang. We communicate, we are with you. This is the decision that we make. Ini adalah agenda kita dan semua yang parti yang mahu bersama contohnya mengangkat agenda tersebut, tetapi kita juga lihat track record, prestasi. Kalau parti tersebut atau gabungan tersebut memang jelas-jelas berkali-kali mengkhianati organisasi mereka sendiri, so sukarlah. Bukan kita nak negatif dalam bab ini, tapi saya rasa prestasi itu, track record itu penting. Kerana akhirnya rakyat juga muak dengan pelakuan rasuah. Mereka mahu institusi kehakiman yang memang adil, independen. Pada masa yang sama, mereka juga mahu ahli politik yang kompeten yang buat kerja. It's simple. I elect you, you do your work. Job kontrak 5 tahun, maksimum. Lepas tu, out you go. Jadi pada saya, kalau kita boleh tetapkan perkara ini dan kita tunjukkan, gabungan secara rasional, objektif, nak deal dengan emotions tu, but ada garis panduannya. It will be better lah. It will not be easy, tapi di sinilah kita perlukan kematangan, kebijakan dan kesabaran. Dalam hal ini, sepanjang 5 tahun yang lepas, kita lihat seolah-olah selepas 9 Mei itu rakyat sudah membuat keputusan euforianya, tetapi selepas itu percaturan bukan lagi di peta undi tetapi di hotel, di coffee house sampai ke Istana Negara. Jadi seolah-olah kami tidak berfungsi lagi. Jadi mengapa untuk pilihan raya umum kali ini, inilah masa rakyat berbondong-bondong kembali ke kotak undi. Cukup, enough is enough dengan akta anti lompat parti, walaupun ada loophole dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya sudah diaktakan dan mungkin ada benda lagi, pendanaan politik akan datang dan sebagainya. Mengapa ini perlu menjadi perkiraan pengundi? Wajib sekali kerana pengundi juga mahu mengajar pemimpin yang dipilih, wakil rakyat, kerajaan, bahawa rakyat itu hakim dan penentu masa depan. Contoh semasa ketiga-tiga kerajaan negeri Pakatan Harapan, ada yang takut, saya tentu, tak mahu mengadakan undi sekaligus dengan peringkat pusat. It's a difficult decision. Kalau kita buat tahun depan, mungkin kurang keluar mengundi. Tapi
bila kita tetapkan adalah bahaya sekarang buat undian pilihan raya semasa musim tengkujuh, maka kita kena konsisten dengan prinsip tersebut. Dan ia bukan sesuatu yang mudah. Jadi pada saya, kita belajar daripada kekecewaan yang dilahirkan. Kita mendengar. Dan setiap kali nak buat keputusan pun, kalau pun U-turn, apa pun, bagi tahu. Adalah some degree of tawaduk, rendah diri untuk nak katakan, saya tak tahu sebenarnya semua jawapan, tapi saya nak maklumkan kepada anda yang memberi saya kepercayaan, inilah option yang saya ada. I think that's what people want. Common sense. Yes. Tak susah pun, bukan. Yes. There's a lot of nonsense in this world. Okey, Izzah akan pertahankan Perkhidmatan PAU? Saya serahkan kepada pimpinan. Saya harap diberikan Bukan peluang. Bukan saya dengar di Bandar Tun Razak ataupun di Gombak. Wow, loaded question. Ya, tapi pada saya selalunya lah bila masa begitu suntuk, kita selalu merasakan it's not easy to go to a new area. Tapi apapun, saya sebagai seorang askar, kita ikut arahan. Bukan Laskar Pelangi lah. Tak ada salah pun sebab Laskar Pelangi. Ya. Selari. Okey, terima kasih Nurul Izzah Anwar, Naib Presiden Keadilan dan juga mantan Ahli Parlimen Perkhidmatan PAU. Saya gunakan mantan. Tak boleh guna YB lagi dah. Betul, dah bubar Parlimen. Ya, terima kasih kerana berterus terang dalam sesi menjelang Malaysia memilih, dan kita akan menelusuri kempen trail selepas ini, walaupun akan bertapak di Perkhidmatan PAU, Nadia, kan? Tetapi pastinya dengan fungsi-fungsi yang lain itu akan berada di utara ataupun di Johor. Tolong sikit Selangor Johor pun banyak sikit. juga. Okey, sekian saja. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.